Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 November 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Perlumbaan menawan Putrajaya semakin rancak dengan Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin masing-masing mendakwa mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan. Pagi ini, pemimpin dari kedua-dua gabungan BN dan PH mengadakan perjumpaan di Kuala Lumpur untuk membincangkan pembentukan kerajaan baru. Selain Anwar, antara pemimpin kedua-dua gabungan yang hadir termasuk Ahmad Zahid Hamidi, Muhammad Hassan, Ismail Sabri Yaakob, Muhammad Sabu dan Salahuddin Ayub. Dalam sidang medianya selepas itu, Anwar memaklumkan pihaknya yakin akan dapat membentuk kerajaan perpaduan dengan Barisan Nasional. Saya berpuas hati kerana perbincangan lebih tertumpu kepada keperluan untuk mewujudkan satu kerajaan yang stabil, yang inklusif, menjaga kepentingan semua rakyat dan wilayah di negara ini. Kemudian kita juga meletakkan beberapa keutamaan dalam dasar pemerintahan, terutama dalam bidang memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Dan saya sangat berpuas hati dengan perkembangan ini dan komitmen ditunjukkan, walaupun dari segi muktamadnya Barisan Nasional memohon sedikit waktu kerana mereka nak meneruskan sedikit lagi proses perundingan dengan semua pihak yang telah memohon berunding dengan mereka. Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi dalam sidang media selepas pertemuan itu berkata, gabungan itu memerlukan sedikit masa untuk memutuskan siapa yang disokong untuk membentuk kerajaan. Bagaimanapun, Zahid menegaskan ahli-ahli Parlimen BN wajib mematuhi keputusan yang dibuat Dewan Tertinggi gabungan itu. Mana-mana isu laku ahli Parlimen yang menandatangani sebarang dokumen, terutamanya akuan Kusuma, untuk menemukan satu saja sebagai calon Perdana Menteri adalah tidak sah, kerana ia melanggar ketetapan hati serta akuan-akuan bersumpah yang telah ditandatangani oleh setiap calon-calon Barisan Nasional. Zahid terus memaklumkan seramai 26 daripada 30 ahli parlimen hadir dalam sidang media tersebut. Baik, sementara itu, Perikatan Nasional memaklumkan gabungan itu telah menyerahkan akuan bersumpah mereka kepada Yang di-Pertuan Agong. Setiausaha Agongnya Hamzah Zainuddin berkata, PM mempunyai sokongan 112 ahli parlimen, iaitu undi majoriti yang diperlukan untuk pelantikan Perdana Menteri di bawah perlembagaan. Perkara itu turut disahkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang dengan menyatakan gabungan itu sedang menunggu masa dipanggil ke istana. Semalam, gabungan Parti Sarawak mengumumkan mereka bersetuju untuk bergabung dengan PN, BN dan Gabungan Rakyat Sabah untuk membentuk kerajaan persekutuan. Zahid bagaimanapun menafikan terdapat sebarang rundingan di antara gabungannya dan Perikatan Nasional. Terdahulu, pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata, tidak salah sekiranya ahli Parlimen BN menyatakan sokongan terhadapnya sebagai Perdana Menteri. Bagi saya itu kenyataan dia, tapi kalau ikut perlembagaan kata ahli-ahli parlimen, dia tak kata daripada parti mana ke, secara individu boleh, secara kumpulan dan parti mereka boleh, ya. Jadi itu pihak BN lah. Tapi kalau ada antara lain tu ada ahli parlimen yang membuat keputusan untuk menyokong saya, itu hak ahli parlimen. Ini bersandarkan pada perlembagaan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah berkenan supaya tempoh pemakluman dan pembentukan kerajaan dilanjutkan ke pukul 2 petang esok. Perkara itu disahkan oleh pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan. Menurut kenyataan itu, titah perkenan baginda diberikan berikutan permohonan yang dibuat oleh parti dan gabungan politik kepada pihak istana. Seri Paduka turut menyeru dan menasihatkan seluruh rakyat supaya bersabar serta bertenang sehingga proses pembentukan kerajaan baru dan pencalonan Perdana Menteri ke-10 selesai.
Terdahulu, Sultan Abdullah berkenan menyampaikan bungkusan makanan kepada petugas media yang berkumpul sejak awal pagi di luar pintu 2 Istana Negara. Istana menjadi tumpuan pagi ini berikutan pemimpin-pemimpin gabungan politik dijangka menghadap Yang di-Pertuan Agong berhubung pemakluman mengenai pembentukan kerajaan baru sebelum ia ditangguhkan kepada esok. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Adun Kota Tampan Soeharani Muhammad mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Perak petang ini selepas BN dan PH bersetuju membentuk kerajaan gabungan. Terdahulu pengerusi PH Perak Asmuni Awi berkata, keputusan itu bagi memenuhi hasrat rakyat yang mahukan kerajaan negeri yang stabil. Seperti mana yang telah saya sebutkan sebentar tadi dan telah pun disebarkan melalui media sosial bahawa Amanah Negeri Perak bersama-sama dengan PH Negeri Perak akan membentuk sebuah kerajaan baru di Negeri Perak bersama-sama dengan BN. Artinya sebuah kerajaan yang dibentuk oleh PH dan BN akan mentadbir Negeri Perak dan insya-Allah akan dapat membentuk sebuah kerajaan stabil sebagai memenuhi hasrat kebanyakan rakyat yang ingin melihat kerajaan yang baru ini sebuah kerajaan yang berjaya mentadbir negeri demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Negeri Perak sekalian. Terima kasih. Sementara itu, BN Pahang hampir pasti mengekalkan kerajaan apabila 8 ahli adun PH menyatakan sokongan untuk menubuhkan kerajaan negeri. Menurut sumber DAP, perkara itu sudah diputuskan pimpinan tertinggi parti dan satu kenyataan rasmi akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Selepas keputusan PRU 15 Sabtu lalu, kerajaan Pahang tergantung kerana tidak ada mana-mana gabungan parti memperoleh majoriti mudah bagi membentuk kerajaan. Keputusan PRU 15 merekodkan kemenangan BN di Pahang sebanyak 42 kerusi. Salah satu kerusi Don Tioman tidak dipertandingkan selepas calon PN Mat Yunus Ramli meninggal dunia pada awal pagi Sabtu lalu dipercayai akibat serangan jantung. SPR telah menetapkan pengundian bagi kerusi Don Tioman pada 7 Disember ini. Spekulasi gabungan BN-PH bertiup kencang di tengah-tengah gesaan pimpinan UMNO supaya Presiden mereka Ahmad Zahid Hamidi meletak jawatan. Namun sikap berdiam diri yang ditunjukkan Zahid mendorong lebih ramai pimpinan parti menyuarakan pandangan mereka. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin antara salah seorang pemimpin yang menggesa Zahid berundur selepas prestasi buruk parti itu pada PRU ke-15. Mengambil contoh kekalahan dalam peperangan, Khairi berkata Panglima Besar mesti bermaruah untuk mengambil tanggungjawab. Sementara itu, Naib Ketua Pemuda UMNO Syahril Hamdan berkata Zahid perlu berundur secara terhormat dan memberi ruang kepada kepimpinan parti untuk membuat keputusan termasuk bergabung dengan parti lain bagi membentuk kerajaan. Sementara itu, ahli MKT UMNO Arman Azhar Abu Hanifah berpendapat sudah tiba masa BN mengambil tempat di Parlimen sebagai pembangkang dengan memainkan peranan sema dan imbang terhadap kerajaan. Arman turut menyatakan bantahannya mengenai kerjasama dengan PH dan PN yang disifatkannya sebagai musuh politik UMNO. Pengerusi wanita BN Noraini Ahmad yang senada dengan kenyataan Arman itu menyuarakan bahawa BN harus kekal sebagai blok neutral dalam kerajaan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.